Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganis untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni aku nak sembang pasal transfer window lah. Semalam 31 Ogos Hari Merdeka Malaysia. Transfer windows untuk musim panas kali ni dah habis lah dekat Eropah sana kan. Jadi, pergerakan keluar dan masuk, majoritinya adalah keluar pemain-pemain Arsenal kat dalam squad Arsenal tu sendiri. Ada 3 pemain keluar, semuanya loan. 3 pemain iaitu Hector Bellerin, Alex Runarsson dan Reiss Nelson. Tiga-tiga dah keluar pergi loan dekat Netherlands, dekat Belgium dan juga seorang dekat Spain lah. Dan ada seorang pemain baru masuk Arsenal lah, pemain Jepun, darah Asia kita tambah darah Asia kat dalam skuad Arsenal, iaitu Takehiro Tomiyasu. Seorang defender yang boleh bermain dalam 4 position, iaitu right back, centre back, left back dan juga CDM. Tapi kalau kat kelab di sebelum ni, Bologna, dia banyak main sebagai seorang right back Jadi sebelum transfer, masa tengah transfer pun kita dah tahu right back adalah salah satu position yang perlu Arsenal upgrade lah. Pilihan kat dalam skuad tu Bellerin, Cedric dan juga Chambers, dia orang tak berjaya aku boleh cakap tak berjaya, tak meyakinkan bila dia orang dapat peluang untuk main masing-masing macam bila dapat peluang dia orang macam lepaskan peluang macam tu je kan. Jadi end upnya kita dah berjaya ambil seorang right back baru, iaitu Takehiro Tomiyasu. Susah benar nak cakap nama dia kan. Sebelum aku mulakan video ni aku nak check out lagi-lagi kepada penyokong-penyokong MU yang mana yang tengok video ni Okey, ada satu channel ni dia adalah penyokong MU, dia buat topik pasal MU semua tentang match review, semua tentang transfer, semua tentang CR7 kan dah return kat MU. So korang boleh check out satu channel ni, nama dia Apple Red Devil. Aku letak gambar kat sini kan. Jadi aku dah letak link channel dia kat dalam description. Korang boleh tekan. Lagi-lagi fan MU, korang boleh subscribe, korang boleh tengok video dia Jangan lupa support YouTuber Melayu kita geng. Mantap Apple Red Devil. Jangan lupa subscribe channel dia. Okey, mantap. Jadi macam mana geng? Korang rate macam mana antara 6 player yang masuk Arsenal untuk musim panas kali ni Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi-Lokonga, Nuno Tavares, Ben White dan juga Takehiro Tomiyasu. So 1/10 korang rate transfer window Arsenal untuk kali ni macam mana korang boleh komen kat bawah Satu je aku nak cakap pemain yang kurang ternama, yang boleh kita katakan yang kita jarang nampak ataupun nama tu memang first time kita dengar ke apa, macam Tomiyasu Tomiyasu ni aku tahu fan-fan Arsenal masa dia masuk Arsenal pun banyak je antara kita yang google kan apa kekuatan dia ni, macam mana cara permainan dia apa semua kan. Tapi tak bermaksud nama dia tak terkenal, tak bermaksud dia tak boleh bagi impact kat EPL Bagi aku benda ni satu kelebihan sebenarnya, sebab orang tak tahu apa kelebihan dia, apa yang dia boleh buat. Tiba-tiba kau masuk dalam tim terus boom kan. Aku harapnya macam tu lah, sebab rekodnya pemain-pemain Asia bila masuk ke Arsenal memang kiok aku boleh cakap kan. Macam Pak Chuyang, macam Ryo Miyaichi, Takuma Asano, antara 3 pemain yang nama paling famous pemain Asia yang masuk ke Arsenal kan, tapi kurang menjadi kan. Tapi Tomiyasu ni aku harap satu kelainan, sebab apa, kalau nak dibandingkan antara 3 nama yang aku cakap fail dekat Arsenal kita hanya boleh samakan Tomiyasu ni dengan Pak Chuyong. Sebab Pak Chuyong Arsenal pada masa tu dia beli daripada Monaco so maksudnya dia punya experience main dekat dalam liga dekat Eropah tu dah ada, lain daripada Takuma Asano dan juga Ryo Miyaichi. Dua-dua tu kita rembat daripada Jepun sendiri kan, terus terbang ke England. So memang tak terkejut lah kadang-kadang benda tu jadi ataupun tak jadi. Tapi Pak Chuyong tu satu signing yang paling pelik Wenger pernah buat kan. So Tomiyasu ni aku harap dia boleh ubah lah persepsi kita sebagai fan Arsenal player-player Asia boleh berjaya dekat Arsenal. Itu yang aku harapkan Dan umur dia boleh kata agak muda juga, 22 tahun Kalau ikut kepada signing Arsenal untuk musim panas kali ni, majoriti ataupun semua pemain berada pada umur bawah 23 tahun. Yang paling tua aku rasa Aaron Ramsdale 22, sama macam Tomiyasu Dan lagi satu kelebihan Tomiyasu yang aku boleh nampak untuk seorang fullback yang bermain sebagai right back biasanya kita tengok fullback ni ketinggian dia boleh dikatakan average dalam 175-180 cm sebab iyalah kau main sebagai fullback kau kena buat banyak larian naik turun padang. Tapi Tomiyasu ni aku boleh katakan yang aku terkejut agak dia bermain sebagai right back tapi ketinggian dia adalah 188 cm, agak tinggi sebagai seorang fullback. Tapi kalau ikut kepada YouTube dia boleh dikatakan agak laju kan, boleh lah buat kerja-kerja overlap tu. Jadi kisah Tomiyasu ni dia datang pada Jepun pada tahun 2017. Dia masuk ke Eropah, masuk ke satu klub di Belgium Centroiden pada tahun 2017. 2 tahun dia spend dekat Belgium sampai tahun 2019, dapat player of the season dekat klub Belgium dia tu Centroiden. Dan pada tahun 2019 dia masuk ke Bologna lah sampai ke tahun 2021. Apa yang aku dapat study pasal Takehiro Tomiyasu ni, dia punya work rate dia tinggi Kau tengok pemain Asia
Lagi-lagi daripada Korea, Jepun, memang dia punya work rate memang world class lah kan. Lagi-lagi kat bahagian defense, aku boleh bagi satu contoh satu defense Jepun yang main dekat EPL, defense Southampton dulu, nama dia Maya Yoshida. Bagi aku dia adalah salah satu defender yang berasal pada Asia yang boleh dikatakan berjaya lah bermain dekat EPL. Tapi disebabkan dia main untuk Southampton, benda tu menyebabkan yang nama dia tak berapa nak naik sangat lah kan. Maya Yoshida sekarang ni dah main dekat Serie A dekat Southampton sana. So aku harap Tomiyasu ni boleh ikut jejak langkah Maya Yoshida ni lah dekat EPL kan. So apa-apa pun, welcome to Takehiro Tomiyasu, Arsenal's new number 18. Jadi aku nak fokus kat 3 pemain pula. Yang pada awal video tadi aku ada cakap Hector Bellerin dah masuk ke Real Betis secara on loan tapi tak ada option untuk Real Betis buat permanent transfer. So apa komen aku pasal Hector Bellerin keluar daripada Arsenal? Bagi aku memang masa dia dekat Arsenal, kalau kau tanya aku, memang dah tamat Lepas dia dapat injury ACL pada tahun 2019, dia bukan lagi pemain yang sama dia punya speed, dia punya speed ni dia punya asset sebelum dia dapat injury tu kan. So dia punya speed dia agak effect, lepas tu dia punya cara gaya permainan dia nampak lebih lembab, lebih slow. Dia punya decision making kadang-kadang kita boleh persoalkan Mula-mula aku ingatkan benda ni efek pada awal-awal Yelah kau dah return daripada long term injury, takkan nak expect lepas return pada injury tu boom mesti ambil masa untuk dapat rentak balik. Tapi dah 2 tahun dah dia cuba untuk mencari rentak dia balik sebagai seorang pemain yang Bellerin yang pernah pakai jersey nombor 39 So aku boleh cakap dia punya career dia boleh dikatakan tersangkut lepas dia dapat ACL kan. Jadi aku harap dia pergi kat Real Betis, dia boleh cari balik form dia yang asal dan mungkin menjadi satu asset untuk Arsenal musim depan ataupun kalau dia perform kat Real Betis musim depan dia return kat Arsenal, kita boleh dapat untung sikit kan untuk jual dia. Dan pemain yang kedua, Alex Runarsson. Alex Runarsson pergi ke klub Belgium yang aku tak ingat nama klub dia. Jadi Alex Runarsson ni kisah dia bagi aku agak sedih sikit sebab dia masuk sebagai pengganti kepada Emiliano Martinez. Kau tahulah fan-fan Arsenal sekarang kan, bila cakap pasal Emiliano Martinez tak habis-habis tak sok kan, tak sah kalau kau tengok Leno setiap kali buat mistake mesti kena banding dengan Martinez geram pula aku kan. So benda tu, reputasi tu bagi aku telah memakan diri Runarsson tu sendiri sebab dia tak pernah boleh menjadi diri dia sendiri. Sebab setiap kali dia main untuk Arsenal, bagi aku balik-balik dia kena banding dengan Martinez Kita tahu Martinez kat level mana sekarang, aku faham dia bagus, tapi benda tu bagi pressure untuk Runarsson untuk menjadi diri dia sendiri. Dan aku ada nampak satu positif dalam gameplay Runarsson ni sepanjang dia main untuk Arsenal. Dia punya ball playing quality dia ada kat situ, cuma kena asah sikit dari segi shot stopping bagi aku tak berapa nak menyelah sangat. Bagi aku Leno lebih bagus pada dia Cuma dia punya kejatuhan dia datang masa dia main untuk Arsenal lawan City dekat Carling Cup kan. Dia buat 2 mistake dalam game tu. Lepas pada dia buat mistake tu dia terus tak main untuk Arsenal. Lepas tu nak dijadikan cerita yang lagi buruk untuk musim ni, Arsenal dah promote Arthur Okonkwo sebagai third choice goalkeeper. So kat situ dah nampak yang masa depan Alex Runarsson ni dah tak lama dekat Arsenal memang confirm kena jual punya, tapi end up kena hantar loan kan. Lepas tu Ramsdale pula masuk, lagi sakit hati member kan. So aku harap wish good luck daripada Runarsson. Aku harap dia perform kat Belgium. Walaupun dia tak perform untuk Arsenal, tapi dia still bergelar sebagai pemain Arsenal. Kita kena support dia dari jauhan. Dan pemain yang terakhir yang tinggal kat Arsenal adalah Reiss Nelson. Pergi on loan dekat Feyenoord. So Reiss Nelson ni bagi aku satu lagi pemain yang aku kesian sebab dia punya layanan dia under Arteta agak kesian sebenarnya. Sebab last season, masa first half of the season, dia banyak dapat peluang lagi-lagi kat dalam Carling Cup, kat dalam FA Cup, dia banyak nampak muka dia kat dalam versi Arsenal kan. Tapi kat dalam EPL ni memang jarang. Aku rasa memang 1-2 kali je dia ada dalam squad itu pun kat dalam substitute. Agak terbantut bagi aku kan, dia punya development dia tu. Salah satu pemain yang aku expect akan develop sama macam Jadon Sancho, tapi tak tahulah apa kena dengan dia Reiss Nelson ni, cuma tak dapat banyak peluang itu je lah kan. So dia pergi ke Liga Netherlands ni bagi aku bagus untuk surrounding dia, sebab Liga Netherlands ni terkenal dengan satu liga yang akan bagi pemain-pemain muda peluang untuk express diri dia orang sama macam Bundesliga. Lagi-lagi Feyenoord, dia orang baru hilang dia orang punya star winger Steven Berghaus. Dia join Ajax. So Feyenoord memang cari seorang winger untuk ganti tempat Berghaus kan. So sama juga macam Runarsson, sama juga macam Bellerin, walaupun dia on loan je dekat Feyenoord. So aku harap dia berjaya kat sana kan. Dan mungkin return season depan mungkin dia boleh masuk dalam perancangan Arteta. So mungkin ada peluang untuk Reiss Nelson musim depan, kita tak tahu. Tapi geng, satu pemain yang aku memang tak puas hati gila, asal lah Arsenal tak dapat jual dia, iaitu Sead Kolasinac.
masih ada kat Arsenal dengan cerita dia nak pergi kat Fenerbahce, lepas tu broke down pula dia punya negotiation. Aku tak faham macam mana Mamat ni boleh sangkut lagi kat Arsenal kan. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Jangan lupa komen kat bawah apa pendapat korang pasal transfer window kali ni. Dan aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.